Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini berkaitan dengan serangan seksual terhadap Anwar. Bicara penuh akhirnya diumumkan mulai pada Jun 2025. Dengan kata lain, setahun lagi bicara penuh saman serangan seksual terhadap Anwar mulai Jun 2025. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 7 hari pada Jun tahun depan untuk perbicaraan penuh berhubung saman Muhammad Yusuf Rautwe yang mendakwa dirinya diserang secara seksual oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menurut Peguam Navbret Singh yang mewakili ahli Parlimen Tambun itu, Mahkamah Sivil menetapkan perbicaraan akan dijalankan oleh Hakim John Lee Kien Ho atau Muhammad Johan Lee pada 16 hingga 19 Jun dan 23 hingga 25 Jun tahun depan. Katanya, timbalan pendaftar mahkamah telah memaklumkan pihak-pihak melalui email hari ini mengenai tarikh perbicaraan bagi saman sivil itu, sambil menambah bahawa mereka sedang pada peringkat pra-perbicaraan dengan menyediakan dokumen. Pada tahun 2021, Yusuf memfailkan tindakan sivil berhubung dakwaan bahawa Anwar telah melakukan serangan seksual terhadapnya di pejabat Presiden PKR pada Oktober 2018. Sebelum itu, planatif menjadi tumpuan apabila pada 4 Disember tahun 2019, dia mengadakan sidang media dan mendedahkan akuan bersumpahnya mengandungi dakwaan serangan seksual oleh Anwar. Jabatan Peguam Negara mengumumkan pada 14 Januari tahun 2020 bahawa terdapat kekurangan bukti untuk mendakwa Anwar di Mahkamah Jenayah. Dalam pernyataan tuntutannya untuk saman itu, Yusuf memohon perintah bahawa Anwar telah melakukan serangan seksual dan atau pencerobohan terhadapnya. Dia juga menuntut RM180 setiap sesi terapi, ganti rugi teladan kes mahkamah faedah 5% setahun ke atas, sebarang jumlah ganti rugi yang diberikan serta pelbagai kos atau ganti rugi lain. Dalam pernyataan pembelaan dan tuntutan balas yang difailkan pada September 2021, Anwar menolak dakwaan serangan seksual itu sebagai palsu dan rekaan, serta didorong oleh niat untuk mencemarkan imej politiknya dan untuk memastikan dirinya tidak menjadi Perdana Menteri. Pada 7 Mei, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Yusuf untuk memaksa polis mendedahkan keputusan ujian poligraf yang diambilnya pada Disember 2019. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah hanya Perdana Menteri ke-10 betul-betul melawan rasuah. Hingga jerung-jerung pun sudah didakwa. Sabas Perdana Menteri ke-10, kata Mr. Shakau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam kita digemparkan dan dikejutkan dengan berita bahawa anak Hamzah Zainuddin telah didakwa menerima rasuah RM100,000. Yang menjadi persoalan kita ialah apa reaksi kepada bapa beliau, yaitu Hamzah Zainuddin sendiri. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Hamzah Zainuddin buka mulut, buka cerita apa yang berlaku terhadap anaknya, dan ini komen beliau. Anak dituduh ambil rasuah, ini reaksi Hamzah Zainuddin. Pagi tadi, anak lelaki Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa di Mahkamah Session di sini atas
bertuduhan menerima rasuah Rm100.000. Muhammad Faisal, 40 tahun, yang juga ahli perniagaan, dituduh menerima wang berkenan daripada Izmir Abdul Hamid yang didakwa sebagai bayaran untuk Hi-Tech Padu Sendirian Berhad atau Hi-Tech Padu melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad dan syarikat Permai Solution sebagai perunding pemasaran. Kita digemparkan kini dengan pendedahan dan juga dakwaan berkait dengan anak-anak pemimpin pembangkang Perikatan Nasional. Yang terkini ialah anak Hamzah Zainuddin. Tapi sebelum anak Hamzah Zainuddin, kita juga digemparkan dengan dakwaan terhadap anak Menteri Besar Perlis yang turut membabitkan pemalsuan dokumen dan tuntutan yang tidak dijalankan kerjanya. Antara yang paling mengejutkan kita ialah tuntutan berkaitan dengan penyediaan pembekalan air minuman untuk diraja. Selain daripada itu, kita juga dikejutkan dengan dakwaan terhadap menantu Muhyiddin Yassin yang sehingga kini masih belum pulang ke Malaysia lagi. Menantu Muhyiddin masih dianggap sebagai pelarian yang tak balik Malaysia untuk menyelesaikan kes beliau. Ini pula cerita tentang anak Hamzah Zainuddin. Menurut laporan ini, kesalahan itu dikaitkan dengan Hi-Tech Padu yang dikatakan diberi tender 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan, latihan, sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pejabat dekat Publica Shopping Gallery, Jalan Duta Mas 1 di sini pada Mac 2018. Jika sabit kesalahan, mengikut Seksyen 16E dalam kurungan E Akta SPRM 2009, boleh dipenjara sehingga 20 tahun, denda 5 kali ganda, nilai rasuah atau RM10,000 mana lebih tinggi. Faisal mengaku tidak bersalah dan mahkamah membenarkan tertuduh dibebaskan dengan jaminan RM25,000 selepas memerintahkan dia menyerahkan pasport sehingga kes selesai. Selain menetapkan 5 Julai depan untuk sebutan semula kes. Ini kali kedua Faisal dihadapkan ke mahkamah selepas pada April tahun lalu dia didakwa dan kemudian mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan kes seleweng minyak masak bersubsidi di Mahkamah Session Seremban. Malam ini Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu merangkap Setiausaha Agung Perikatan Nasional dan Ketua Pembangkang mengeluarkan satu kenyataan berhubung pendakwaan terhadap anak lelakinya itu. Bekas Menteri Dalam Negeri yang juga pernah menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mendakwa pendakwaan terbaru itu sebagai siri perancangan pembunuhan karakter politik yang sebenarnya ditujukan kepada beliau sebagai Ketua Pembangkang. Kata Hamzah Zainuddin, tak dapat tanduk, telinga dipulas. Katanya turut mendakwa tindakan itu selepas kerajaan melalui pelbagai agensi gagal mencipta naratif, persepsi dan pertuduhan politik ke atas pemimpin bersatu termasuk beliau. Ahli Parlimen Larut itu juga menyifatkan pendakwaan anaknya itu sebagai taktik lapuk yang didakwa usaha terdesak menutup mulut pengkritik dengan menyasarkan pemimpin PN dan ahli keluarga mereka. Kata Hamzah Zainuddin, saya percaya akhirnya kebenaran akan mengatasi kebatilan dan kezaliman, katanya. Ada netizen kata, nak takut apa? Kalau kalau dalam pihak yang benar, jangan takut, berjuanglah di mahkamah. Kalau salah, apa boleh buat? Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita dikejutkan sekali lagi dengan pendedahan di mahkamah berkaitan dengan Najib Tun Razak. Kali ini, lembaga pengarah SRC dilantik untuk melaksana kehendak Najib, kata bekas pengarah SRC. Pendedahan ini cukup mengejutkan kita semua kerana
baru kita tahu bahwa lembaga pengarah SRC dilantik untuk laksana kehendak Najib. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Mahkamah Tinggi di sini pada hari ini diberitahu bahwa lembaga pengarah SRC Internasional Sendirian Berhad telah dilantik bagi melaksanakan kehendak pemegang saham syarikat berkanan, yaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas pengarah SRC Internasional Tan Sri Ismi Ismail, 59 tahun berkata, pada kebiasaannya dalam kes sebuah syarikat yang baru diperbadankan, lembaga pengarah diberi kebebasan untuk menggunakan kepakaran dan menyuarakan pandangan mereka untuk menentukan hala tuju syarikat dan usaha kerajaan yang ingin diteruskan. Apa yang cuba saya sampaikan di sini ialah, apabila kami dilantik ke entiti ini yang dinamakan SRC, kami tidak diberikan kebebasan yang membolehkan kami menyuarakan pandangan apa yang perlu dilakukan dengan syarikat ini. Itu bukan senarionya. Dalam SRC, sebaik sahaja Anda dilantik sebagai ahli lembaga pengarah, Anda dimaklumkan bahawa ini adalah arahan atau kehendak pemegang saham untuk dilaksanakan oleh pihak pengurusan dengan sokongan lembaga pengarah. Katanya ketika disoal balas oleh Peguam Muhammad Farham, Muhammad Safi yang mewakili Najib. Ismi memberi keterangan sebagai responden pihak ketiga pada prosiding saman 1.18 billion AS dollar yang difailkan SRC Internasional terhadap Najib dan bekas ketua pegawai eksekutif syarikat itu, Nik Faisal Arif Kamil, yang masih bebas. Najib yang juga Menteri Kewangan ketika itu adalah pemegang saham tunggal SRC Internasional melalui Menteri Kewangan diperbadankan. Disoal lanjut oleh Muhammad Farhan, Ismi berkata, ada ketika beliau berang dengan Nik Faisal apabila mengetahui syarikat itu tidak memfail dan menyerahkan akaun SRC Internasional bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2013 kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia CCM yang ditetapkan September tahun 2012. Terdapat satu artikel dalam akhbar The Edge bertarikh 5 Mei 2014 bertajuk SRC yet to file account to seek account or seek extension. Apabila saya membaca artikel itu, saya memberitahu Nik Faisal bahawa Anda sepatutnya memberi maklum balas untuk menyangkal artikel itu. Bagaimanapun, Nik Faisal memberitahu saya bahawa memang benar SRC belum berbuat demikian. Ketika ini saya menengking beliau dan melakukan usaha sendiri bagi memastikan akaun itu ditutup. Beliau menenangkan saya dan berkata semuanya adalah baik-baik sahaja. Kita tak sangka Nik Faisal penipu, kata Ismi. Di bawah pengurusan baharu, SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 dengan mendakwa Najib telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa serta memperoleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. SRC Internasional sebelum ini menggugurkan 5 pengarahnya daripada saman itu, termasuk Ismi, dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi memberi kebenaran kepada Najib untuk mengeluarkan notis pihak ketiga terhadap mereka. Syarikat itu memohon deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami syarikat itu akibat pelanggaran tugas dan amanah beliau serta menuntut beliau membayar pampasan sebanyak 42 juta bagi kerugian itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung 10 Jun ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.